Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. La ilaha illallah wallahu akbar. Demikianlah setelah kita lalui suratul Lail atau dipanggilkan juga surah Abi Bakar radhiyallahu anhu karena munasabah dengan akhir surah Al-Lail itu dipuji Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, diiringi pula dengan surah Wadduha. Sekali-sekala dipanggil juga dengan surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana
Surah ini antara lain setelah putusnya berhentinya wahyu beberapa hari menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam susah hati dan celah-celah bagi orang ambil peluang pun. Macam-macam lah kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat video tu satu susah hati, yang keduanya dia sangat rindu kepada Jibril tu datang. Dia pula tak tahu apalah sebab tak datang. Seolah kita kalau ada mari ke rumah orang-orang baik dah mari semua datang senyap, tak ada mari tak tahu berita lain pada uzur tak ada mari masalah tahu maklumat ni senyap tak mari celak orang pun macam-macam susah hati. Sebab itulah apabila sampai masa diizin Allah Subhanahu wa taala datangnya Jibril alaihissalam. Apabila begitu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa memputus tak mari lama? Aku ingat rindu padamu. Kata Jibril alaihissalam, aku lebih rindu lagi kepadamu, tapi apabila buat aku adalah abdum makmur. Aku seorang hamba yang diperintah. Aku mari dia perintah. Dia tak perintah aku tak boleh nak mari. Pasal rindu-rindu. Jadi seronok pula. Sebab itulah bila surah ini dibaca, selepas tu Jibril baca wadduha sampai ke akhir. Setelah Jibril baca, Nabi SAW kata Allahu Akbar. Jadi mari satu semangat. Yang ada mau duk tuduh macam-macam, kata Tuhan marah kamu, Tuhan tinggal dah mu tu, orang tak padu dah kamu tu, tiba-tiba mai padu semula Allahu Akbar. Jadi tubik gitu dah. Lalu tu dijadikan hukum sunat. Bila kita start di wadduha ni gak sunat. Lepas tu khilaflah ulama sebelum wadduha ke lepas. Puca daripada tadilah. Kata setengahnya tak kala Jibril baca wadduha sampai ke wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka Nabi kata Allahu Akbar. Situ timbul adakah sebelum? Kata setengah tilik nasbah dengan hak Jibril baca, mana takbir selepaslah. Tapi tilik pada Nabi sebelum baca wadduha dia kata Allahu Akbar, baru baca kata wadduha. Tilik tu kata sebelum. Tu pucuk daripada khilaf. Baik, kita tengok surah dinamakan wadduha. Surah ini Makkiyah. Surah yang dibahasa kepada Makkah. Manazala qablal hijrati. Barang daripada ayat-ayat yang terkandung dalam surah ini 11 ayat. Diturunnya sebelum hijrah, panggil Makkiyah lah. Tu kaum masyhur. Sama ada turun tu masa duduk di Mekah ataupun di luar Mekah. Asalkan ayat hak turun sebelum daripada dia hijrah ke Madinah. Maknanya dalam lingkungan 13 tahun setelah dilantik jadi Nabi sebelum hijrah 13 tahun, maka ayat-ayat turun tu panggil Makkiyah lah. Gak surah wadduha ini setengah daripada surah Makkiyah. Semua ayat 11 ayat. Kadang-kadang kita tak cara bilangnya tu, ingat lama dah katanya berapa ayat, tak ingat dah. Berapa ayat wadduha? Ada bila. Tu dia. Fatihah tu kadang-kadang berapa ayat, tak ingat ke? Tak ingat apa ayat dah. Tapi kerana biasa duk sebut semua kata 7 ayat je, sebab acak sebut tu ya. Harap bila tak ada bila mana. Tulis saya dah ayat pertama 2 3 dah. Itulah bagi orang peduli ni Allah, setiap-tiap satu surah dia ingat habis. Surah tu berapa ayat, surah tu berapa ratus ayat. Tu dia deh. Kita ni tak peduli mana. Baiklah, walau bagaimanapun ada orang yang amati, walau bagaimanapun Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tu tak ingat, yang ni ingat.
Dan tak kala nak sebut apa ni, sabab nuzul dia panggil. Dalam satu pengajian dia panggil asbab nuzul. Sebab bagi nak turun ayat dia ada kih. Sebab berlaku begitu dia ada head. Nah, head apa? Kita kata campur Melayu dah. Head asal kelimah sia dah. Head apa boleh turun ayat ni? Tu head. Kalau Arab sebab apa? Sebab apa? Tu Arab. Lepas tu kita tu Arab tak setiap Arab. Ayat tak sia dia kecak berlaku. Hei apa boleh ada gitu. Campur betul tak? Ada pula bak apa boleh ada gitu. Ambil sekerat daripada sabab tu lah. Bak apa boleh jadi gitu. Papa dengan awak ni nak tukar sama dua tu. Wak apa jadi gitu. Gitu pula dah. Ada setengah bok lah. Sebab jadi sebab. Bok lah. Terkut hulu tu. Bok boleh ada ini. Tu kita tahu pada tadi. Sebab apa boleh turun ayat ni? Dia panggil dalam satu bab yang dia panggil cara asbabin nuzul. Kalau hadis dia panggil asbabil wurud. Sebab Nabi nak berucap tu. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia kata gitu? Sebab berlaku. Supaya nak tubih hadis innamal a'malu binniyat. Seorang hijrah kerana perempuan, bukan? Tu sebab urudil hadis dipanggil. Baiklah. Dan tak kala turun surah Wadduha ni takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam ya takbir bila tu pada akhir surah Wadduha. Lepas pada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Takbir Allahu akbar. Tu kata takbir akhirnya. Tapi ulama kata takbir akhir surah Wadduha selepas daripada baca Jibril sebelum pada dia baca. Apa tilik tengok? Tilik kata lepas pada Jibril baca sudah Allahu akbar. Dia baca Wadduha. Mana kata selepas lah nasbah hak Jibril tu. Lalu tubiknya maka disunat. Sebab itulah sebab dia takbir pada akhir surah Wadduha. Sebab itulah maka disunat dia panggil maka sababiyah. Sebab itu oleh itu kalau saya panggil apa? Dangnan. Itu tak? Dangnan. Itulah. Sebab itulah maka disunat akan takbir pada akhirnya. Kita dah baca tu setengah hurai dah tu. Tak ada huruf lagi kitab pun mana ada hurai dah tu. Dia tulis tu maka disunat takbir akhirnya. Tak ada. Sekadar dia tulis tu. Tapi kita baca maka sebab itulah maka disunat akan takbir pada akhirnya. Itu dia. Bagi agama Allah boleh dah tahu lah. Lepas ni mudah faham ibarat. Sebab itulah Nabi kita kata maka sababiyah, maka disunatkan akan takbir pada akhirnya akhir surah. Kita baca sudah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, takbir Allahu akbar. Tu satu lafaz. Sikit lagi dia nak cara takbir pula tu. Kata setengah la ilaha illallah wallahu akbar. Waktu banyak kira kat bawah tu. Tengok dia duk mengatai budak-budak. Tok baca siapa-siapa tarik Wadduha besuk pakat jawab ramai-ramai la ilaha illallah wallahu akbar. Tarik alam nasrah pula. Siapa pada nu qul a'udzu birabbin nas. Tu bapa tu boleh disunatkan tu ambil ni kerana dia panggil kalau Arab dia panggil maf'ulun min ajlih. Kalau Arab dia tulis akhzan walamma nazalat kabbara akhiraha fasunnat takbiru akhiraha. Betul dalam syarah kata fasunnat takbiru akhiraha ay akhzam min fa'li. Maka jadi kata
ambil ni kerana diambilkan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia panggil hadis fi'li. Makna Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam takbir. Itu panggil perbuatan dia. Gak perbuatan ni umum, perbuatan lidah tu panggil perkataan. Perbuatan kaki tangan anggota panggil perbuatan tu. Nah, buat dengan kaki tangan. Tu je. Ini buat dengan lidah. Mana dia berucap sendiri Allahu Akbar. Orang kata ambil daripada perbuatan dia sendiri. Mana kita disuruh ittiba. Kita ikut perbuatan dia, lil amril muttaba' dia panggil. Dan suruhnya dua sekali. Dia panggil hadis fi'li lagi, qauli lagi. Sebab hadis-hadis tu apa? Dia panggil as-sunnah. Sunnah yang mana hadis ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fa'lan aw taqriran. Tu mana sunnah, mana hadis. Iaitu barang yang dinakal diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan dia dan juga perbuatan dia. Maka masalah takbir di surah Wadduha ni dia buat sendiri. Dia takbir sendiri. Tu mana diambil daripada perbuatan dia. Dan suruhnya serta pula dia suruh. Dia buat serta dia suruh. Dia kadang-kadang ni dia buat sajalah. Orang tiru buatan dia tu. Ada kala dia suruh saja. Dia tak buat apa, dia suruh buat. Tu dia. Nah, sebab tu jangan kita kata apa nak turut sunnah apa, turut Nabi buat, Nabi tak buat tak. Kecak gitu tu, kecak lepas tu. Telot. Itu ke? Dia kena kait banyak lagi. Nah, terkadang dia suruh saja. Nah, habis dia kata sekalipun kalau dia tak pernah buat, tapi bila ada dalam suruh dia, dalam dia beritahu, maka kita buat dengan dalam dia suruh atau dengan dalam dia royak. Seperti katanya dia ayyud du'a asma'u ya Rasulullah. Apa dia masa manakah doa tu didengarkan, yang dia harap-harap terima? Dia jawab kata jawfal lail, di tengah malam. Dan wa dubura kulli salatin, ada sedangkan maktubah. Dubura ay ba'da, arti selepas tiap sembahyang fardu. Tengok. Walaupun tak ada cerita kata dia berdoa secara tu tiap lepas, walaupun tak ada nampak buat pun, dia kata lepas tiap-tiap sembahyang. Enggak ajar dia lah. Pemain kita Nabi tak buat. Tu. Mu tengoklah. Itu kan. Itu nak ayat kata cara dia nah. Ini panggil apa ni? Ini diambil daripada perbuatan dia sendiri dan daripada suruhnya. Dua sekali ni. Itu maksud kata ambil ni kerana diambilkan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dia takbir tu, dan suruh ambil daripada suruhnya. Kemudian ini surah Wadduha, pas surah lain lagi. Kata lagi dan akhir, atas pada kata akhirnya, susun ibarat dulu. Dan tak kala turunnya takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya, dan akhir tiap-tiap surah. Kemudian daripada surah Wadduha. Mana mula daripada surah Wadduha hingga seterusnya. Sampai pada qul a'udzu birabbin nas, patut duk khilaf sikit lepas Fatihah atau tak. Bukan kita bila surah An-Nas dia masuk mula semula pula, mula dengan Fatihah pula. Sunat tak tu ada khilaf juga. Atas kata tak, dia kata iya lagi. Baik. Dan akhir tiap-tiap surah.
yakni pada akhir bagi tiap-tiap surah. Surah mana? Tiap-tiap surah. Tiap-tiap surah yang kemudian daripada surah Wadduha. Sekali lagi surah Al-Insyirah, Alam Nasrah tu. Nah, begitulah sunat takbir. Takbir kata kerana iaitu semula pula. Dan iaitu takbir tu ialah Allahu Akbar. Sebanyak tu je. Ataupun la ilaha illallah wallahu akbar. Anak kata Allah Akbar saja pun ya, ataupun la ilaha illallah wallahu akbar. Ini jadilah amalan. Nah, selesai dia takut dengan hukum sikit cerita dah. Kalau dalam kitab tafsir orang Arab kan panjang benar dia bercara sini ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Murah dengan segala hamba-Nya, dengan bahawa kemurahan Dia itu memberikan pemberian yang Dia kehendaki, sama ada kepada hamba-Nya yang beriman dengan Dia, juga hamba yang kufur pun Dia beri. Itu kemurahan Dia. Hamba yang taat patuh perintah Dia, juga hamba yang deraka tak heran ke perintah Dia pun Dia beri. Itu kemurahan Dia. Oleh itu jangan kita tertipu dengan kemurahan. Dia kata ingat kita nak gapo boleh belaka, kita dah hajat, minta hajat selalu boleh, telitah nak ga tu boleh, nak ga ni boleh. Itu Tuhan kasih tu. Bukan kasih tu, masalah kemurahan. Kemurahan ni umumnya tengok orang kufur pun kemurahan Tuhan jangan. Pakak lebih kekayaan tinggi dah, sedangkan kufur dengan Allah. Itu apa tu? Itu kemurahan Dia. Kita jangan tertipu dengan itu. Hendaknya kepada kesayangan ya arhamar rahimin arhamna. Kita dah kata sama kan? Wahai Tuhan yang paling sayang segala yang sayang. Orang saya kita, orang tu saya kita, ibu bapa saya kita, saya kita. Allah lebih saya lagi. Tidak kata ya arhamar rahimin irhamna, kesialah ke kami. Dia minta kan. Baik, hatta hendaknya kesayangan. Maka itu makna ar-rahim, Tuhan yang amat kasih sayang. Maka dengan kesayangan itulah Dia beri perkara hak tahan lama. Hak beri perkara hak tahan lama tu tandanya sayang. Gapo bagi tahan lama? Beri iman. Allah beri iman, taufik pula pada amal soleh, taufik pula hati ikhlas. Allah ni kukuh sungguh sampai ke akhirat ana. Alamu. Tu panggil kesayangan. Kesayangan ni bukan Dia bagi semua dak. Sebab hamba hak Dia buat tu dia terbagi pada dua, imma syakiran wa imma kafura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kan selalu surah tu didengar. Kena baca subuh pagi jemaah dekat yang kedua tu. Tu. Ayat kata hamba Dia manusia setelah Dia berjadikan daripada air mani yang bercampur tadi, ada kala hamba Dia tu yang syukur, ada kala hamba Dia tu yang kufur. Semua tu dengan kehendak Dia belaka. Tiba-tiba kita Dia pilih masuk dalam hamba yang syakira Allah dah. Tu nikmat Allah Taala tu pai tanda kesayangan, beri iman, taufik pada amal soleh. Wadduha, demi dan Tuhan bersumpah banyak dalam Quran. Dia bersumpah dengan makhluk-makhluk Dia. Bagi Dia harus Dia nak bersumpah dengan nama Dia sendiri, dengan sifat kelebihan Dia, nak bersumpah dengan zat Dia, dan nak bersumpah dengan segala makhluk Dia boleh. Adapun kita hamba kalau nak bersumpah tak boleh, hanya bersumpah dengan nama Dia.
Nah, sifat dia wallahi, demi Allah. Demi waktu duha wal laili, dan malam. Setengah tafsir kata kanak ke duha maksudnya siang, bukan waktu duha. Waktu duha ketika matahari terangkat sekadar segala ke tua panggil tu waktu duha, bukan sekadar tu saja. Kata setengahnya demi duha, demi waktu, demi siang, munasabah dengan wal laili itu malam. Jadi kita tak lepas lagi Malaysia dua tu je. Mulai daripada terbit matahari tadi syuruk, mulai masuklah siang, nahar. Habis bila tu? Bila raib matahari daripada pandangan raib, juringan matahari raib tu habis siang, masuk malam. Tak ada wasitah, tak ada perantaraan. Nah, siang malam tak ada perantaraan. Tak ada terbuka siang bukan malam, ada tengah-tengah ada. Nah, matahari dah nampak lagi sejuri, masih siang lagi. Panggil siang hari lagi. Ngarik tak masuk lagi. Nah, bila raib pada pandangan kita raib, habis siang malam dah. Tak ada perantaraan. Begitu juga cerah, kita sudah main subuh cerah dah, tapi matahari tak nampak lagi. Macam cerah cakap dah, juri matahari tak nampak lagi. Masih malam. Nah, bila nampak juri, habis malam, masuk siang. Itu pada lurah. Ada pada syarak, mulai siang daripada fajar. Nah, hari ni subuh jam berapa? Katakanlah 4.50 berapa sini? Subuh 4.55. Katakanlah. Nah, turut jam senang. 4.55 minit. Jadi masuk 4.50 minit, masih malam lagi. Lepas tu boleh dah makan lagi tu puasa tu. Masih malam lagi. Bila 4.55 tak masuk dah subuh. Habis dalam malam, masuk dalam siang. Itu pada syarak. Betul tak? Baik. Maka hak tu supah wadduha. Setengah kata pakai zuhid, waktu duha pagi tadilah. Kata setengah murad wadduha sini siang. Sebab munasabah dengan wal lail. Nah, jangan tak ada kata wan nahar. Kalau zuhir siang tu wan nahar, wal lail tu baru siang malam. Ni wadduha. Tidak. Demi waktu duha. Lepas tu apa Tuhan sebut tu dia ada khusiat belaka tu. Nah, tengok waktu duha tu payah udara ketika tu gak. Nah, cukup. Dan malam iza saja, apabila kelam, ketika gelap ia saja. Saja yasji, saja siapa kata saji. Ada tak larat tu dia panggil saji dah tak? Gapo saji? Saji ni untuk buat tudung makan-makan ni, tutup. Tutup saji. Lima harap lah saji. Tak hidayah ambil letak tukup, lalak pun tak masuk, gapo pun jadi tutup. Siapa kita pun tak tahu apa dalam tu. Berapa mata tu dalam hidayah tak tahu tu berapa mata gapo. Buka saji, buka pak, baru tahu. Maka saji, kalimah Arab ni sifat daripada saja. Iza saja, apabila gelap tertutup, tu saja. Saji, ya tutup akan nepak dengan saji. Tu kelimah kita dok kacau. Dok panggil saji lah. Bukan salji, waktu lain pula. Waktu dengan sa bukan dengan sin. Salji hikmat tu. Aimung tu. Tu lain. Tu kelimah kita dok kata saji dah. Maknanya dia ialah makna apabila kelam tertutup, apabila tertutup dengan gelap. Tengok ni, tak kala siang ni cerah. Bila raib matahari tertutup dengan gelap kelam. Iza saja,
Tuhan bersumpah dua tu nak raya apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Muhammad, dia sebut tafsir ya Muhammad dulu, sepatut bodi belakang, sepatut duduk sini. Tiada tinggal akan dikau ya Muhammad. Sepatut duduk situ. Tapi yang kita tulis ya Muhammad sebelum ayat lain dia. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma tiada, manapi. Wadda'aka, wadda'a fi'il madhi. Wadda'a yuwaddi'u tawdi'. Duk panggil widak lah. Tawah widak. Wada'. Apa dia widak? Wada'. Bila kita nak tinggal, nak balik dah daripada Mekah nak balik ke Jawi, tak kita pergi tawah. Tawah sebagai selamat tinggal. Selamat tinggal. Kita nak tinggal Mekah, nak kelik dah ni, kita tawah. Supaya kita duduk di Madinah, nak balik, nak keluar pada Madinah dah weh. Sama ada nak balik ke nak keluar Madinah pergi ke Mekah ke, pergi widak dulu. Pergi widak Madinah, widak sama mana? Kita apa? Pergi ziarah makam Nabi SAW, doa. Lepas tu gak selamat tinggal, pindah tu baik pada Madinah. Tu dia widak, makna nak tinggal. Tinggal, selamat tinggal. Tu dia nah. Maka tak kala munasabah dengan puak musyrikin dok kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad telah wida akanmu oleh Tuhanmu. Tuhanmu tinggal dah, mu tak cara dah kamu tu. Mari ayat ma wadda'aka rabbuka. Wadda'a, ada setengah kira baca wada'a, baca dengan sulasi mujarrad. Ma wada'aka rabb, bahasa kekong kita biasa. Ma wada'a rabbuka, ma wada'aka. Kalau jumhur ma wadda'a, tiada tinggal. Baca tinggal lah, dia baca tunggal. Tiada tinggal akan dikau ya Muhammad rabbuka oleh Tuhan kau. Fa'il muakhar. Tuhanmu tak tinggal Muhammad akanmu. Wa ma qala, dan tiada mana pi juga qala, tiada marah ya ini akan kau. Maf'ul tahzah kana maklum. Lagi pula nak meraihkan kepala ayat. Kalau sebut maf'ul ke ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka, tak masuk dengan kepala ayat dulu. Wadduha, wakah tahlih juga. Wal laili idza saja, wakah tahlih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada. Cuba sebut maf'ul. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Jadi kepala ayat lagi. Ni Quran ni deh. Masya-Allah. Wa ma qala, dan tiada marah, yakni tiada marah ia. Baik. Tiada marah ia Tuhan kau akan kau Muhammad. Tuhan tak tinggalmu. Tuhan tak ada marahmu. Orang ada hak penama hak marah kamu, orang tak kenal kamu tu sungguh orang tu marah kamu tu. Apa pula ada hikmat Allah Ta'ala stop dulu wahyu tu. Nak waktu baik hak mana perut tak senang tu, kaya tu baik lalu. Ada yang muka. Supaya orang tak senang majlis pengajian. Ada seorang kau serabut perut, ada ke? Lepas tu dia mau kata uzur 45 hari. Ada yang muka. Ya tu baik mula lagi. Lepas tu duduk terkedih, tahu bila dah. Itu. Ju. Jadi. Ya macam-macam dah awaknya ada hikmah semua bagi orang berhati. Tak? Bagi orang yang ada sifat tu juga susah hati lah. Susah hati. Orang mukmin susahnya hati. Nabi pun susah, orang mukmin susah. Itu. Tapi bagi orang yang tengok, padang yang muka, tak tinggal dah tu. Tu ayat mari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tu makna kata demi waktu duha ataupun demi siang.
Dan demi malam apabila kelam ketika tertutup dengan kelam, hai Muhammad, tiada tinggal akan kau oleh Tuhan kau dan tiada marah ia akan kau. Nah, lakah pergi dulu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan bermula akhirat itu terlebih baik bagi engkau hai Muhammad, ya Muhammad, lebih baik daripada dunia ni. Terhibur lah. Abang tu dia tebik mari la ilaha illallah Allahu akbar tu. Nah, akhirat, sungguh akhirat itu, kalau nak turut ayat ni nak buh gini lagi. Dan bermula tu isyarat pada mubtada, nak lagi. Dan sungguhnya, erti di lam pada lal akhiratu, panggil lam lil ibtida lit taukid, supaya kecek kalau kata Zaidun qaimun, orang ngaji nahwu, Zaid tu seorang yang bangun, royak biasa je. Bila kata la Zaidun qaimun, sungguhnya Zaid tu ialah orang yang bangun. Tu kuat sikit pada kata Zaidun saja tu. Ni pun kalau kata wal akhiratu, ni pada mubtada biasa. Ni dak walal akhiratu. Maksud lal lagi tu, dia panggil lam taukid. Tu bunyinya dan sungguhnya bermula akhirat itu. Bermula ni bunyi mubtada lah kata-kata. Dan sungguhnya bermula akhirat itu khairun laka, dan lebih baik bagi engkau ya Muhammad, lebih baik daripada khairun minal ula, daripada dunia. Jadi tak kalau akhirat mari belakang, nah panggil dia akhir. Dunia ni sebelum pada akhirat, panggil dia ula, yang pertama. Nah, sabit tu kata ala dunia ni panggil dalam perjalanan. Tempat kita nak pergi sungguhnya akhirat, tempat kita nak tuju sungguh di akhir, pelai tang di sana. Nah, hak ni di tengah jalan, sabit tu Nabi SAW dia peringat pada sahabat dia, setengahnya dengan Abdullah asal dia kata pada Abdullah ibn Umar, dia pegang bahu, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Dia nasihat, mu jadilah, yani mu berada dalam dunia ni, perasa hatimu seolah-olah mu orang dagang, gharib, kek. Nah, orang dagang lah kan, orang dagang ni pun kita main ni berdagang saja ni. Jauh-jauh mari ni, mari gharib. Tujuannya nak mendengar, nak belajar, sudah agak kelik. Lain pada orang sini, tak sini lah. Banyak orang aja ni. Dah tahu ikut dia lah. Itulah. Namun dalam dunia ni, we berasa kata gharib. Kita dia pun gharib juga ni mari dah. Sudah baliklah. Maka muduk dunia we berasa gitu. Berasa temuta gharib. Orang dagang suk terik berhenti sehari dua, singgah sehari dua, tak ada tempat tidur, cari sewa tempat tidur, ada cari hotel semalam dua. Tu dia. Tak selesai kerja, sewa tambah lagi semalam lagi, tak selesai, sewa beli seminggu. Tapi walau bagaimana bukan sudah nak balik, tu gharib. Lepas tu nya kenyak mari, saya panggil nyana balil idrak, bahkan lebih lagi abiru sabili, bahkan berasa kata orang lalu jalan dia lah. Allah, sana orang dagang beradu juga sedia dua. Bahasa abiru sabili ni lalu siung, temu ngasah yang tak putih, buat kenal Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kau putih dulu, gaduh lorak semula pun. Tu abiru sabili. Allah, Nabi ni sallallahu alaihi wasallam cakap dia nampak balaghah dia dah. Nah, kita duduk dunia biasa gitu. Dia biasa gitu.
Walaupun umur tak tahu berapa ikut dia lah tu. Dan pula tu jangan lagi dak cita-cita ke mati tu. Banyak ingat ke mati suruh lah. Tak. Banyak ke ingat mati. Kerana bila banyak ingat mati itulah buat ilmu tak lalai dalam hidup. So pak kata kita turun tangga, kita supply tu nak pergi sana. Pak tengah jalan berhenti makan di kedai tu sebentar, beradu buat air sebentar. Maka berhenti kau datang lah. Kita berhenti. Adakah singgah perkata terus dak, engkau nak pergi jauh lagi, kita nak pergi jauh lagi. Jangan lupa gitu. Jangan lupa tu. Tetap duduk lama tak apa, jangan lupa gitu. Baik, Allah itulah di antaranya. Sebab tu tak kala dunia ni berlakunya sebelum akhirat, maka panggil ke dunia ni ula. Yang pertama, yang dulu, yang sebelum. Kan? Yang sebelum. Akhir sekali, akhirat. Apa panggil akhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa tu kalau qiraah gak tengah baca di qiraah nakal dia baca walal akhiratu. Seperti warah dia baca dah. Walal dia pakai pinah. Lal dia pinah bagi tu dia letak je la gugur hamzah seolah gugur pada baca walal akhiratu. Khairum minalula. Dah terdengar tu. Saya nak suka, kita tak erti itulah. Walal akhiratu khairum laka minalul. Setengah panjang. Dah itu kan. Tu bab baca tengah di suku belah tu. Makna supayalah. Dan sungguh bermula akhirat, negeri akhirat itu terlebih baik bagi engkau ya Muhammad daripada dunia. Panggil dunia tu lah tu. Dunia. Kalimah Arab juga mari daripada dana yadnu dunuwan, arti hampir. Hampir, sementar. Kita kata meta ya. Sementar. Bila kita buat alih di belakang sementara. Yalah ada kata lah kau tu. Dunia hanya sementara, kita kata. Hanya sebentar saja. Ada juga kita cakap mintu kabah sebentar saja. Mana ada? Patut yang kedah sak aja. Oh, kok mana sak tu? Ada sebentar tadi ya. Ya luar kedah apabila ra di akhir dia tukang ain. Sebentar. Lepas tu buat pula tak tu tinggal gagal ngasin. Sak aja. Tapi aku pisah aja. Pisah. Pergi sebentar aja. Tu dia. Pakai bahasa Kedah tahu. Baiklah. Itulah maknanya dunia. Ad-dunya musta'mid daripada dunu dan juga ambil daripada dana'ah. Dana'ah ni hina keji. Bagi hina keji kan sedap pun sebentar je. Suka pun sebentar je. Itulah. Tapi walau bagaimanapun tak kala dunia ni peluang kita ada okak untuk kita rebut, maka untung ke pandang kerja untung. Orang tak menega kat dia tengok gapo tak saja. Pergi dia untung, balik dia untung. Orang tak menega ni. Tengok gapo jadi dia kerjalah. Nampaklah. Oh kalau kau ni belum. Jangan nampak orang tak menega. Jadi jauh. Begitulah kita orang hidup dalam dunia orang mukmin yang hati bersih. Ingat ke Allah tak lupa ni. Semoga-moga apa tengok saja dengan gapo rasa kecapai semua jadi pada akhirat. Tak ada rugi. Nak makan bismillah. Nak makan bismillah, nak turun tangga bismillah, tak lupa ke Allah. Sudah makan kenyang alhamdulillah, tak lupa dah. Bakal kat tengah-tengah alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah selit kat tengah-tengah tu dah. Tidak kata makan apa tak bismillah sudah pegolak perut ni kudu nak kenyang lama dah, kudu lapar lama. Kenyang molek ini. Tak ada baik juga alhamdulillah. Kenyang molek ini. Kudu lapar lama dah. Tak ada baik alhamdulillah. Mana-mana. Dia mula pun tak baik bismillah Allah. Tu tolong peringat-peringatlah dah. Sebab dia dah ajar anak-anak cucu lagi dah. Belum pada kita hantar anak cucu pergi mengaji di mana-mana, kita dah ajar dah.
Adik mula bismillah walaupun tela-tela ya dah. Ajar. Bismillah bismillah. Tu dia. Masya-Allah, ni berbeza teruk. Kita orang mukmin yang muslim ni walaupun tak sebegitu amal setara mana pun satu asas iman kita dah ada tak utuh. Nah, Islam pula. Itulah faedah kita duk mendengar, duk mengaji ni hak kita terlupa. Kalau hak tahu dah terlupa jadi teringat balik. Kalau tak tahu dapat kita tahu. Hak tahu dah boleh berulang-ulang tahu. Tu faedah. Nah, baik. Kerana sebab apa yang boleh kata akhirat tu bagimu Muhammad lebih baik? Ilahnya kerana barang yang ada padanya. Kalau agak 5 fiha. Kerana barang yang ada padanya itu terkedilah. Kerana yang ada pada kerana barang ilah yang ada ia padanya pada akhirat. Kalau Arab panggil 5 fiha ta'alluq mahzuf silap ma. Terkedi silap je. 5 kana fiha ataupun 5 wujida fiha. Dalam domain tu 5 wujida kerana barang yang ada ia barang. Terkedi situ. Fiha padanya pada akhirat. Sebab boleh kata akhirat lebih bagimu daripada dunia tu kerana barang yang ada ia barang padanya pada akhirat itu. Gapo barang ada pada akhirat? Bayar daripada nikmat kurniaan anugerah. Dia panggil anugerah. So, kalau ke sana dia guna sangat anugerah. Orang mari pangkat pergi pangkat datuk ke dia. Ini anugerah daripada agung masalah. Anugerah. Nikmat, kurniaan. Dan apa lagi? Kemuliaan. Kemuliaan syurga. Tu hak besar tu. Pada dunia mana syurga hak sungguhnya? Cuma dia kecak rasa-rasa sebagai hiburan. Seolah kata hang kecak sikit. Bagi kecak ni kan untuk kata nak kecak sikit. Asal sedap. Ni untuk demo nak pakai esok ni. Bonak lagi tak boleh. Allah we kecak je. We kecak supaya rindu kita pada hak lagi. Pas pula kalau kita kecak rasa sedap, pas buat sedap semua tak lagi. Jadi kerana sedap pula. Kerana sedap lupa. Asal itu air Zam-Zam tak sedap. Lepas tu dia suruh minum banyak. Barang tak sedap suruh minum banyak. Lepas minum juga suruh banyak, minum banyak. Apa? Kerana syarak suruh minum banyak. Cuba sedap, minum kerana sedap. Sebab itulah orang Mekah yang reti air Zam-Zam hak dan bubuh air batu. Bagi orang reti tak sah buah batu yang hak asli. Sebab tu dia minta kan dulu buah batu semua kan. Akhir dia meminta sikit ada tak ada air batu. Dia tulis di itu dia kata ghairu mabrudah. Kalau ni tak masuk air batu. Orang yang suka tu. Kita suka air batu ni legong sedap. Pada Zam-Zam ni minum banyak dulu. Alah sedap betul. Sejuk ni. Orang lagi pilih hak tak ada buah air batu. Orang ambil hak asli. Sebab tu pernah orang tanya seorang ulama, kerana apakah air Zam-Zam itu payau? Dah surat panggil payau. Bahasa kita panggil apa? Payah. Kerana apa air Zam-Zam itu payau sedangkan airnya lebih tapi payau? Maka ulama kata sebab itulah kerana tak sedap itulah kita disuruh minum banyak kerana syarak suruh. Minum kerana syarak suruh. Disunatkan banyak kerana syarak, bukan kerana sedap. Cuba sedap je mula, tak nak suruh dah. Air Zam-Zam sedap sungguh air Zam-Zam. Sebab kita nak air apa ni? Air buah. Buah topah. Air manggi. Dah itu kan? Kerana sedap. Kafe. Tu dia. Dia minum tak sedap tu sajalah. Ni kerana syarak suruh banyak. Jadi sebab tu jawab tak sedap. Tu hikmah. Begitu kali kita semaya berasa sedap. Nak maya pula. Sedap amat. Maya. Sedap. Buat maya mula tak ada. Kacau buat tak jadi weh. Pedai mata je negara. Tak ada. Ada nak buat. Ya tak hawe kecap. Kalau ya tahu sedap. Yang sedap tu lah. Nah itu kan. Apa tu kata sekali-sekala tak hawe sedap tu nikmat tak hawe kecap yang panggil syurga di dunia.
Supaya kita ketika nak puasa tu seronok noyak darah tu. Nah, an suka hati ketika nak buka puasa. Tu hari kecak sikit suka setara tu yang tak ada bagi orang tak puasa. Walaupun dia menjepuk buka sekali pun. Tak suka. Dia kata juga nak makan sekarang, makan banyak. Tu je makan banyak. Dia sedap apa orang puasa tak ada. Habis tu budak kata puasa tu. Nah itu nak ayat kata kecapan, keseronokan, kemuliaan Allah Taala bagi untuk tu atas dunia ni tak ada. Cuma sedikit kecapan. Begitu juga azab. Dia kata wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Sesungguhnya kami beri rasa beri kecak sikit, azab sikit beri kecak supaya bukan azab besar, hak besar ada akhirat, hak sungguhnya beri kecak sikit, mudah-mudahan mereka kembali. Itu dia nah. Habis sahabat tengok orang tak biasa susah lagu mana. Orang biasa susah lah. Baca ayat ni sikit lagi dia sebut. Dia kata apa pula? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan lagi akan beri. Dia lagi akan di sawfa haraf tanfis dia panggil. Sin sawfa. Wala sawfa. Dan lagi akan yu'ti, lagi akan beri akan kau mempunyai pertama rabbuka oleh Tuhan engkau ya Muhammad. Yang kedua kena kedih. Ya kerana a'ta yu'ti orang mengaji kaedah dan lurah mutaaddi dua. Yang pertama lil akhir, yang kedua lil ma'khud. Sini baru sebut yang pertama ka saja. Wala sawfa yu'tika, itu yang pertama. Rabbuka fa'il mu'akhar, yang kedua tak ada. Kedih. Sahabat dia kedih kata anak. Dan lagi akan beri akan dikau ya Muhammad, lagi beri oleh Tuhan kau. Tafsir dulu, pada dunia dan akhirat. Tafsir muta'alliq bagi. Beri di mana? Di dunia ni pun beri, di akhirat pun beri. Beri akan apa? Yang kedua akan pemberian yang banyak. Dia dia yang kedua dah tu. Akan pemberian yang banyak, siapa tak habis kita nak bilang. Nikmat Allah Taala bagi ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan nikmat kita tu bagi pun tak nak bila tak habis. Sebab itulah tua burdah, tua selawat burdah Imam Al-Busiri rahimahullah taala, dalam dia puji syair dia ada, fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun. Sesungguhnya kelebihan Allah Taala bagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu haddun, tak ada had, tak ada batasan, tak ada batasan. Sakat dia tak ada banyak, tak habis nak bilang. Tahu ke dia. Itulah lebih dia tu afdalul khalqi wal anam tu. Pas kita jadi umat dia, Allah tengok situ pun nikmat. Walaupun kita ni baki di akhir zaman, walaupun kita ni banyak dalam keadaan kelak kabut ke zaman ni, tapi kita ni siapa? Allah setengah daripada umat dia, ia terima pula yang mengaku kata dia adalah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihannya. Dan kata wala sawfa yu'tika rabbuka. Tu pun kena turut lagi, dia kena kedip sungguh lagi. Sebab ada la wala saufa tu mana lagi akan. La pada la saufa dia panggil qasam. Maksud dia tak muwati'atul lil qasam. Ini dan sungguhnya lagi akan beri akan dikau ya Muhammad oleh Tuhan engkau. Beri tu pada dunia ni beri, dan juga di akhirat. Beri apa? Akan pemberian yang banyak. Hingga tak ada langsung dia orang lain pada. Hari ke dia. Gapo di antara? Bayar daripada syafaat. Terutama asy-syafa'atul uzma dia panggil.
Syafaat yang terbesar sekali tak ada di nabi-nabi lain. Alaihimus salatu wassalam. Nah, tengok tu dalam hadis panjang hadis syafaat tu. Dia minta dengan apa dia Adam tak sanggup. Lastulaha. Syafaat bukan tugasku. Bukan aku. Nafsi aku hanya nak bawa diri aku je. Hari ni aku takut Tuhan marah, hari ni lebih pada marah. Hari lain tak pernah marah, sebab ni aku takut nak bawa diri aku. Seolah-olah lupa kelebihan diri. Dia supaya kita dia terkejut apa-apa terlupa kan. Kain pakar terlupa weh. Bagi ada tangan tahu tak telefon kali lepas habis dah. Terlupa. Nah, kasut-kasut dok bakar pecah lepas nak jalan nak lari payah. Ketika terkejut. Begitu walhaq lebih ada ketika tu terlupa. Perala lagi kepada Nuh pun begitu juga. Perala ke Ibrahim pun tak sanggup. Perala lagi ke Musa tak sanggup. Perala lagi ke Isa alaihimus salatu wassalam, semua tak sanggup. Walhaq mereka ini ulul azmi. Dia kena mu'ah saja daripada rasul-rasul kan. Tak sanggup. Perala lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila siapa ke dia? Ana laha. Orang lain lastulaha. Dia ana laha. Aku. Baginya syafaat ni aku. Salah nak kau ciduk dia, mana siapa boleh buka? Nak ciduk dia. Apa nak kaji Kaabah? Mari orang lebih raja nak masuk tak boleh. Tak orang dia buka. Kena ambil buka lagi ya. Kepada Bani Syaibah, orang tu buka nak baca, boleh masuk lah Kaabah, tak buka tak boleh. Tu dia. Tu nak ayat tahu besar tu habikum Muhammad. Supaya tak seronok ni panggil surah Wadduha, ni surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu syafaat dan pula kemuliaan dan nikmat. Mulia tak mulia tengok. Bila Tuhan izin ke dia suruh ayat sekali lagi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Tuhan Muhammad mu ceritakan. Lalu itu bi ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhra. Akulah pengulu bagi anak cucu Adam, semua anak-anak akulah pengulu. Ada riwayat sehingga Adam pun di bawah tahta liwa ya hamdi, di bawah panji kepujianku pada hari kiamat tempat nyata. Wala fakhra, aku cerita ni nak raya hak sungguh, kemegahan tak ada dah lebih megah pada ni. Untuk hari kat akulah ni. Tengok Tuhan suruh dia raya. Tak ada pelak apa lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ngananya kalau itu mau tak saya baca kat demo tadi lah. Pada waktu bi alasan dapat tu baiklah. Selainnya khilafiyah selesai. Apanya begitu mau perhati dengar. Motor Sayyidina ni. Ayat yang saya nak hendak tu lah. Ya Allah, ngaji polah tu. Tu dia. Baik. Itulah kemuliaan Tuhan ke dia, tidak ada di yang lain. Walaupun syafaat secara umum setiap orang Nabi ada punya syafaat umat masing-masing. Hatta bukan Nabi saja, pada ulama, pada syuhada, pada pada umara dan siddiqin. Nah, boleh syafaat lah lepas pada tu. Lepas tu buka dah hak besar juga, diizinlah. Tu dia. Dan nikmat maka akau redha fatarda, maka menyebabkan akau tu redha ni gak kita nak panggil ke apa puas hati. Bahasa saya panggil apa? Pumcai jalan tu. Carilah weh lurah-lurah tu. Pakai bahasa Jawa apa Jawa dah ada lagi lah. Ya besar mana pada dengan pocai tu. Besar pum lagi. Berartilah hati mengaji bahasa nak halus tu. Kena kita tengok le raca asap. Tengok dalam komoh lah. Tu mu Muhammad bila kuwi mu ni mu gak rasa pumcai lah. Kata gilah. Kita tengok dalam tafsir hak Jumaah siap dah tu. Fatarda, kita miharaj jadi Melayu, maka redha, puas hatilah. Tu dah kata raditu billahi rabba. Fatarda, maka akau gak bila dapat, maka akau puas hatilah, akau redha. Sampai di sini maka sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai ayat ni dibaca, dia buat tu perkataan dia. Dia panggil hadis.
Lalu apabila begitu dia pun sebeda. Dia katakan maka sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu aku tiada redha seorang umatku dalam neraka. Allah. Dah terhawi apa hijau dah ke dia. Aku lagi beri kamu Muhammad pemberian banyak kamu, mu nanti wahtilah aku beri kamu. Dia pun bila ayat tu dibaca dia sambung lalu, kalau begitu aku tak jong umat aku ni maksudnya aku. Masya-Allah sungguh dia. Cuma kita dah bulan itu. Ayah kata aku tak reta aku anak aku jadi karuk. Siapa raya anak karuk aku patisik anak aku tak besok. Sebab kita tak tahu dia mana main belakang kita. Depan kita moyo ayah tolong lep belakang beraknya buat we. Orang yang raya kita tu patisik, anak aku tak besok depan kita. Itu kan. Ni betul-betul hodok jatuh ni aku dia tak tahu. Dia tak tahu, Allah Taala tak tahu ke dia. Supaya cerita atas dunia ni kan, bila budak orang kedai bel sungguh, bila dia salah dia mau nak takat dia jangan tahu nak ambil tu susah budak orang lebih ni. Nah itu kan, salah tu salah dengan undang-undang salah, tapi budak orang lebih tahu dia je sepakat dia kena pergi ambil. Kalau ayat dia dulu ni budak demo salah ni dengan laktan ni cukup lekat ni tu baik dengan main cap posia. Jangan budak aku klik saja. Itu kan. Klik saja pak tu nak buat lagu nak. Jangan tahu ke dia. Jangan tahu tengah malam kalau dia ambil senyap buat ambil perai dulu. Jangan dia tahu yang turun pergi. Lego dia boleh masuk. Oi, waktu baik budak aku tu. Kena lepas ke dia. Ni nak atas dunia dah lagu ni. Akhirat waktu dia tahu ke dia. Dia pergi sama malaikat dia boleh. Perintah Malik waktu baik mak aku tu. Tapi dia nak kena tak tahu ke dia. Dia ramah anak dia dah. Kita anak ramah pun tak ada nak ingat dah itu. Itulah. Ya kalau turut dia mayam. Mayam. Dia tak jong. Kita jadikan Melayu tak jong. Tu mana kata bila ayat ni dibaca wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah Taala akan beri kamu pemberian banyak Muhammad mu akan puas hati. Kalau belah tu aku tak jauh mak aku maksudnya aku. Allah dia. Sebab dia panggil ummati. Dia kata ummati salim ummati. Dia ada minta. Tu makna kata apabila begitu lalu dia kata ketika itu aku tiada redha seorang daripada umatku dalam neraka. Mereka para izan la arda wa wahidun min ummati finnar. Tengok entah ke dia. Tak apa. Tapi bila nak seksa apa tadi tak beritahu ke dia. Apabila cukup masa seksa masa azab dah beritahu ke dia. Buat sabar. Ya selalu dah. Semangat selalu dah. Begitulah. Sampai di sini nampak cukup dulu ayat belakang ni terhadap bakit nikmat dia. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tak kamu dulu Muhammad yatim. Akhir Allah Ta'ala beri kamu tu puas. Sekian tu dulu. Wallahu a'lam.